Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma fakhina fid din wa ta'am bil ilmi wa atmil lana nurana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan nikmat kurnia Allah Ta'ala daripada kita ni, nikmat iman Islam, diberikan taufik hidayah dan inayah pada kita semua, dapat kita bersama-sama lagi dalam kuliah maghrib ini. Semoga ilmu yang disampaikan daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diterima oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ulama salaf dan orang-orang yang menyampaikan dari masa ke semasa, dan kita menuruti mereka itu. Semoga kita mendapat syafaat daripada ilmu itu, dan juga kita bertemu Allah dalam keadaan kita diberikan maghfirah. Tuan-tuan dan puan-puan, dua minggu lalu kita dah masuk sampai menyempurnakan uduk kita dalam perkara-perkara sunat, ya. Ada 9 perkara yang telah saya bincangkan. InsyaAllah, sebelum kita masuk tajuk yang biasanya, kita akan buat muqaddimah pada perkara-perkara semasa. 3-4 hari ini kita digambarkan tentang adanya golongan yang mengaku diri mereka itu ateis, mulhid, tidak percaya adanya Allah Ta'ala, tidak percaya adanya Tuhan. Mereka mengatakan bahawa tidak ada Tuhan di atas dunia ini kerana yang mencipta Tuhan itu ialah orang-orang yang dipanggil Nabi-Nabi dan orang-orang yang ada kepentingan dalam sudut agama. Jadi ini satu perkara yang menyunsang arus perdana dalam keadaan manusia. Semuanya tercari-cari apakah matlamat utama kehidupan kita atas dunia ini, dan apakah syariat ataupun perkara-perkara penting yang perlu dilakukan oleh manusia dalam keadaan kita sekarang ini banyak masalah dan tak dapat diselesaikan. Dan saya digambarkan, diberitahu ada satu lagi tokoh yang datang ke Malaysia ni, dan sekarang giat buat penerangan dakwah ni lah, bukan dakwah. Dr. Abdullah Ains daripada Mesir datang sini, bawa satu pahaman lagi pula dengan mengatakan bahawa syariat Islam itu bukan Islam. Syariat Islam itu yang kita buat ni, kita solat, kita puasa, zakat, haji, dan syariat apa yang diperintahkan itu bukan Islam. Itu adalah satu tata cara hidup yang dibawa oleh orang-orang tertentu, mana Nabi lah, untuk kepentingan, dia kata. Sebab Islam yang Allah Ta'ala perintahkan itu, dia apa-apa yang boleh diterima sebagai kebaikan kepada manusia, maka itu adalah Islam. Ini sudah menyamai dengan pemikiran agama Bahai. Agama Bahai. Dekat Melaka ni ada kubur orang Bahai, betul tak? Kat mana kubur orang Bahai? Sungai Putat. 3 kubur dia tau. Kubur Islam, kubur Kristian, kubur Bahai. Sebelah tu Jelutong kubur Cina. Maknanya
kita mengiktiraf Bahai ini salah satu daripada agama yang ada dalam Malaysia. Ini sangat bahaya. Agama Bahai ni bukan ada dekat Melaka ni. Kat Melaka dia tak banyak, tapi dia punya heboh dia kuat. Kalau di Kuala Lumpur, di Kampung Nahoda ada dia punya tempat ibadah lagi yang rupanya macam masjid, macam surau. Kalau kita tidak terperangkap dalam tu. Di mana masa saya buat kajian perbandingan agama Bahai ni ialah agama yang dia ambil semua perkara yang baik, mana-mana agama tu dicantumkan, dan itu dia panggil Bahai. Bahai ini maknanya perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Bahasa Sanskrit daripada India, yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan satu lagi ialah agama Qadiani, Ahmad Qadiani bawa. Ini ialah sebenarnya mereka yang ditajuk oleh British di negeri-negeri orang-orang Islam, supaya orang Islam ni jauh daripada Al-Quran dan menjauhkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia nak dakwa, dia kata Al-Quran itu pun dia kata merupakan kata-kata daripada Muhammad. Mustahil. Macam mana kita nak kata Muhammad yang mencipta Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran sini menempelak Nabi Muhammad? Kan bila Nabi Muhammad didatangi oleh seorang buta nak bertanya tentang berperkara, Nabi Muhammad paling muka kan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan Quran ini tentang teguran Allah Ta'ala kepada Nabi dalam surah Amma Yatasa'alun Anin Naba'in. Maka datanglah kepada seorang buta bertanya pada kamu, lalu Nabi Muhammad memalingkan muka dan Allah telah pun menempelak Nabi. Takkan orang yang orang yang nak mencipta Quran tu dia hina diri dia. Kemudian Al-Quran tu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Muhammad, seorang yang ummiyun. Ummi maknanya apa? Buta huruf, tak ngerti, tak tahu membaca menulis. Bagaimana seorang yang tak tahu membaca menulis, Allah Ta'ala nak jaga Al-Quran tu supaya tidak berlaku fitnah, maka diturunkan kepada seorang yang ummi. Kalau Allah Ta'ala berikan Al-Quran itu kepada orang yang boleh pandai membaca menulis, orang Arab ni pandai syair, diberikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, agak-agak apa jadi? Tentulah dilihat Al-Quran itu tidak menjadi yang sah. Sebab apa? Sebab dia boleh dimanipulasikan oleh orang-orang yang bijak pandai. Tapi diberikan kepada Muhammad yang ummi. Ummi ni ada dua maksud. Bukan saja dia buta huruf, tetapi kehidupan dia terpelihara dengan akhlak yang mulia. Ada juga orang buta huruf, kan? Siapa yang buta huruf? Tu 3 orang tu pendekar punya lampu. Kan? Ini sarkas kata. Tapi dia akhlak kurang. Tapi Nabi Muhammad walaupun dia ummi, tetapi akhlaknya tinggi sehingga digelar sebagai Al-Amin. Kalaulah Al-Quran itu diberi pada orang lain, sudah tentu tidak terpelihara kedudukan dia. Dan kemudian Al-Quran itu diturunkan dari masa ke semasa mengikut keadaan. Bagaimana Nabi Muhammad boleh mencipta satu-satu keadaan, asbabun nuzul, satu-satu sebab itu? Tentulah ada pencipta yang memberikan asbab itu. Jadi golongan-golongan ini kan dah banyak etis. Etis ini dimulakan oleh seorang yang bernama Karl Marx. Karl Marx ni orang Jerman, dia bukan orang Rusia. Dia orang Jerman. Dia tak percaya pada Tuhan. Dia sebenarnya dia melawan Kristian Protestan dan juga Kristian Katolik. Dia tak setuju dengan dua-dua ni, maka dia buat satu fahaman dipanggil etis dan dengan namanya komunis. Fahaman komunis mana orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan dan dia percaya kepada kuasa manusia. Tapi tuan-tuan tahu tak, bila Karl Marx ni dia tak boleh diterima di Jerman tolak dia punya fahaman, dia lari ke Rusia dan dia berjaya menggulingkan kerajaan Rusia di bawah Kars.
dan naiklah pahaman komunis. Tapi semasa Karl Marx ini dia mati, waktu dia sakit yang sangat kuat, tertetus pada mulut dia minta supaya Tuhan baikkan. Maka pengikut tanya, wahai Karl Marx, kata, sedangkan kau tidak percaya pada Tuhan. Itu mulut aku saya, tapi pada batin aku tidak. Nampak? Jadi orang-orang yang tak ikat Tuhan ni, dia cakap mulut pasal apa? Dia nakkan kebebasan supaya mereka boleh buat apa yang dia suka. Dia tak nak ada rasa terkongkong. Islam ni bukan mengongkong. Siapa kata Islam mengongkong? Islam ni dia disiplin. Disiplin ibadah. Kalau nak ibadah, dia ada disiplin dia, bukan suka-suka. Hatta saya dah kata dulu, kita nak berjemaah suami isteri pun ada disiplin dia, kan? Betul lah ini. Sebab jemaah tu bersetubuh tu kan ibadah. Bila ibadah ada dia punya tata cara dia, tertib dia. Kita belajar begitu juga, ilmu dia ada tata tertib dia, bukan suka hati kita aja. Dan orang yang mengajar saya pun ada tata tertib dia, bukannya boleh suka-suka nak cakap orang, nak maki orang. Boleh, kita ada tata tertib dia, disiplin. Jadi bila orang tu dia kata dia ni etis, sebenarnya dia nakkan kebebasan, tetapi dalam hati perut manusia tidak begitu. Kita masuk rumah kosong pun kita rasa mengemang dah. Ni mengemang tunggu masuk rumah kosong. Tuan kata rumah orang, rumah kita sendiri, dah seminggu kita tinggalkan. Masuk dalam, buka kunci tu pun rasa semacam ada ya, makhluk dalam tu. Itu rumah, ini dunia tau. Dunia ni. Kita masuk hutan tu, kita fikir macam-macam benda dah. Tak percaya tu panggil yang etis tu masuk dalam hutan. Dia duduk fikir dalam hutan tu dah macam-macam benda ada. Memang ada rimau, ada gajah, ada ular, ada. Tapi dia ada rasa ada satu perasaan lain, betul tak? Yang akan lebih menjaga dia, akan mengganggu dia. Kalau hutan macam itu, rumah kosong pun ada penjaganya, takkan dunia yang begitu besar ini tidak ada penjaganya. Tu kalau kita nak tolak dia orang ni, masalahnya dia orang ni tak berhadapan dengan kita. Dia duduk sekumpul ramai-ramai, maka dia bawa. Dan lebih bahaya, mereka ini bawa pahaman liberal. Liberal ni lagi bahaya daripada etis. Etis tu senang. Kita kalau jumpa orang etis ni senang, kita berhujah dengan dia. Tapi nak berhujah dengan liberal, dia boleh menerima Islam, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Dia kata Islam ini macam isu apa gitu. Isu apa yang baru ni seminggu lepas? Tuan-tuan tak jumpa Allah ke, tak dengar berita ke apa ke? Isu binti kan bapa kepada anak yang luar nikah. Benda ni dah selesai dah, puluh-puluh tahun dah, ratus tahun daripada zaman dah beres dah, tak ada. Tapi kenapa ditimbulkan? Golongan liberal lah ni. Kesian kepada bapa. Takkanlah Tuhan tu maha zalim, anak yang lahir tu tak boleh bin. Nampak bunyi memanglah liberal, nampak? Tapi itu disiplin saya kata. Itulah Islam. Sebab Islam ini dia ada 5 perkara maqasid syar'i. 5 maqasid syar'i. Ini orang sebut maqasid syar'i, maqasid syar'i. Kita maqasid syar'i maknanya buat sesuatu tujuan untuk menyampaikan syariat. Bukannya kita gunakan maqasid syar'i ini untuk kita tidak laksanakan syariat. Apa dia maqasid syar'i? Ada 5. 1, menjaga agama, mana tak boleh murtad. Yang kedua, menjaga akal, maknanya tak boleh minum arak, sebab arak ini menyebabkan akal kita jadi rosak. Yang ketiga, menjaga harta, tak boleh mencuri, sebab orang penat-penat cari harta, tiba-tiba kau ambil hak orang itu. Yang keempat, menjaga nyawa, tak boleh bunuh, sebab nyawa tu milik Allah. Macam mana kau geram, kau balas dendam pun kau tak boleh bunuh dia, sebab nyawa tu bukan milik engkau, milik Allah. Jadi Allah yang menentukan cara, dengan adanya apa? Adanya undang-undang, adanya peraturan. Macam mana nak laksanakan? Adalah hakimnya. Hakimnya dilantik oleh penguasa, bukan mungkin suka-suka. Saya tak boleh lantik dia jadi hakim dan Nasrul, kata saya tak boleh, sebab saya bukan penguasa.
kan. Kemudian yang kelima, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Menjaga keturunan ni lah. Orang yang berzina dapat anak dia, tak boleh binkan Muhammad, sebab taraf anak itu anak di luar setara. Dia bagi alat luar nikah, bunyi tak sedap. Orang kita ni semua nak bunyi sedap. Anak luar nikah tak boleh kita anak tak setara. Kalau ada luar nikah lah, apa yang masalahnya? Macam dulu kan, perkataan orang yang berkhalwat, dia sebut berkhalwat. Berkhalwat ni tak tepat. Berkhalwat ni untuk macam Nabi berkhalwat di Gua Hira, sahabat-sahabat berkhalwat, bersuluk. Berkhalwat ni mana mengasingkan diri untuk hampir dengan Allah Ta'ala, peribadi dia. Itu khalwah. Kita pula bila orang yang duduk berduaan tu kita namakan khalwat. Ada nampak dah mencemarkan perkataan. Sebab apa? Rasa lebih baguslah. Perkataan yang tepat dalam Quran apa dia? Takrabu zina. Jangan kamu hampir zina. Jadi takrabu zina tu macam apa? Keras sikit. Keras. Takrabu zina. Khalwat. Macam tadi apa? Perkataan yang apa tadi? Setara. Anak tak setara. Anak luar nikah. Sebab apa? Dia melibatkan kepada keturunan. Bila saja kita binkan bapak dia, maknanya bapak tu besok saya silap dia boleh nikah anak dia. Dah jadi haram. Kena anak tu pula nikah lagi. Anak zina. Kita tak tahu. Sebab tu Nabi kata, kalau seseorang itu melahirkan anak zina, anak itu kalau lelaki dia jadi dua lelaki sifatnya, kalau dia perempuan dia jadi lelaki. Nampak? Maknanya apa? Kalau kita lahir anak zina, anak lelaki itu sifat perangai dia dua kali anak lelaki. Maknanya apa? Ganas, garang. Kalau perempuan ni seperti lelaki. Sebab tu kita tengok kat Eropah, perempuan dah macam apa? Perempuan dah macam jantan. Yang jantan macam jantan lagi, ganas, sayangkan binatang, lebih sayang binatang daripada sayangkan manusia. Nampak? Ni Nabi dah sebut dulu. Jadi di Eropah, di Barat, dan mana-mana negara yang mengamalkan seks bebas ini, yang mengiktiraf anak luar nikah, kita tengoklah. Sebab tu Yahudi negara dia pandang manusia ni tak ada apa-apa pun. Lahir daripada keturunan zina. Itu satu. Yang kedua, masalah harta pusaka. Anak luar nikah ni tak berlayak untuk mendapat harta pusaka. Kalau nak beri pun, kalau bapak dia nak beri kesian ke anak tu, dia kena buat wasiat. Dia tak boleh faraid. Hakim kena tanya kedudukan anak ni. Bila dia binkan bapak dia atas alasan kesian, tak tepat. Itu tadi dia melibatkan wali lagi, melibatkan harta pusaka, melibatkan keturunan. 3. Walaupun memang nampak macam Islam cuba mengasingkan, tetapi dia lebih baik kita mencegah daripada kita. Mana lebih baik, mencegah ke beri ubat? Cegahlah. Kau kerja mananya makan durian banyak. Kau akan mana WhatsApp geram je kan, leleh helio bila saya WhatsAppkan durian. Saja ya saya WhatsAppkan tu. Terbaik satu. Mencegah tu lebih baik daripada kita. Bila kita dah mengobat dah lain. Sebab semua obat belum tentu dia apa baik kan. Itu Islam dia nak mencegah, langkah mencegah tu lebih awal. Kalau kita nak jatuhkan hukuman pada orang zina, bukan senang. Hukuman Islam tu berat. Sebab tu cara mengendalikan hukum itu dia sangat teliti. Dengan saksinya mesti nampak. Tak boleh kita tuduh orang, aku nampak dia berzina. Apa sebab aku nampak dia zina? Apa bukti dia? Aku nampak dia berkemban tadi. Berkemban belum tentu lagi. Berkemban nenek-nenek kita dulu waktu muda pun berkemban.
Biasa kat luar cukin kan. Dengan saksinya, dengan pembuktiannya banyak. Sebab orang yang direjam ataupun yang disebat itu betul-betul dia memang buat zina di depan orang ramai. Kita tak boleh skodeng orang tu pergi nampak kita mengendap Pak Imam bersama, jom kita mengendap. Pak Imam tu fasik. Orang fasik tak boleh jadi apa? Saksi. Sebab apa dia fasik? Sebab dia skodeng. Dia yang nampak betul. Kita pergi lalu dekat tepi hutan betul lah, tengok, apa kau buat ni? Itu betul. Dia buat projek kat situ. Ataupun dia buat depan-depan terang ramai. Nampak sifat yang ganas itu kepada orang yang melakukan zina, barulah dia kena hukuman yang berat. Tapi kalau dia melakukan zina tersembunyi, kita tak boleh jatuhkan dia hukuman hudud. Kalau betul ada bukti, tak sampai saksi, dia kena takzir saja. Ini pun kena faham. Jadi golongan-golongan etis inilah, liberal inilah, dia cuba untuk mengadakan satu keadaan yang selesa kepada orang yang melakukan kesalahan jenayah Islam. Macam orang murtad, kenapa kita nak hukum dia? Kalau lebih bagus kita doakan dia supaya dia jadi baik. Memanglah kita doakan dia jadi baik, tetapi hukuman pada dia tu untuk mencegah daripada orang lain yang boleh melakukan kesalahan tersebut. Itu tujuannya. Engkau kerat tangan seorang, mana lebih baik? Seorang tu saja kena kerat, sedangkan berpuluh ribu, berjuta manusia selamat harta dia. Dengan sebab seorang kena potong tangan. Kita nak kesian kat seorang ni ke kata, ataupun kita nak biarkan masyarakat kita sentiasa dianiaya dengan kes-kes curi, kes rompak. Jadi orang liberal macam itulah, dia tunjukkan keadaan kena selesa, kena kondusif, barulah kita boleh buat Islam. Bunyinya macam Islam kan, tapi sebenarnya itu tak Islam. Nak tunggu surau ni aircon, surau ni ada kipas, surau ni ada ni, baru nak pergi semayang. Tidak. Kau pergi semayang dulu. Kau dah semayang, kau rasa apa, baru kita buat keselesaan. Itulah Islam. Sebab tu Nabi datang ke Mekah sebelum sampai Madinah, dia buat masjid dekat Quba. Dia buat masjid Nabi, buat daripada tiang apa? Tiang kurma, tiang tamar saja. Alat lantai je dengan apa? Tanah, apa semua. Kemudian barulah dari ramai-ramai barulah fikir, sahabat-sahabat fikir buatkan apa? Tiang ni tukar. Barulah ada perubahan-perubahan. Tapi kalau kita nak tunggu buat semua selesa baru nak sampai nak buat, jawapannya tak jadi, barakahnya tak ada di situ. Ini perkara mukadimah lah, bukan marah, nasihat. Jadi kita kena hati-hati. Zaman-zaman akhir ni, dulu zaman-zaman kita dulu orang susah nak dapat macam ni, sebab media tu kurang. Apa perhubungan kita pun, telefon pun nak tunggu public phone kan. Tu nget ya tak, telefon nak cakap dengan siapa, ada orang angkat, nak cakap dengan siapa, nak cakap dengan Paul Medin rumah jauh, tolong panggil pergi, datang untuk tu kan dulu kan macam tu, rasa tak? Rasa kan. Kemudian zaman ada atur pula besar-besar ni, action besar ni. Lepas tu barulah ada handphone, barulah ada sekarang macam ni. Sekarang ni semua maklumat di atas jari. Jadi kita kena hati-hati. Macam-macam. Dulu orang boleh terima tok-tok guru mengajar je senang. Sekarang ni tak ada. Semua orang boleh jadi tok guru. Hari-hari hantar tazkirah. Mana-mana pun hantar tazkirah, kadang-kadang daripada mana pun dia hantar, dia pakai hentam dia. Kadang-kadang kita beritahu ini tak ada lah, dia ni apa semua. Dia senyap seminggu. Lepas tu dia hantar lagi lain. Kita kata ni tak mengikut dia punya ni. Dia diam lagi. Jadi maknanya kita kena jaga-jaga.
Sebab tu pentingnya datang kuliah. Walaupun kuliahnya tak canggih mana, tetapi dia datang daripada mulut guru yang mursyid. Saya tak kata lahir guru mursyid, tapi begitulah kita belajar, mesti dengan guru. WhatsApp ini hanya sebagai mentaukidkan saja, menguatkan saja. Jangan jadikan dia hujah. Saya baca WhatsApp kata ni doktor ni kata okey, boleh. Sebab dia hanya boleh tulis, tapi dia tidak datang daripada dia punya apa? Hati nurani dia. Jadi kita kena berguru. Sebab tu Imam Ghazali kata kena berguru. Orang yang berguru dengan guru ialah orang yang terpimpin. Orang yang berguru dengan buku adalah berguru dengan syaitan. Walaupun mungkin betul buku tu yang ambil buku Imam Ghazali juga, tapi pemahaman dia boleh faham ke lain. Jadi kita kena hati-hati. Sekarang dalam banyak sekarang orang mempunyai, orang pun banyak macam jadi PhD. Dia kata dia keluaran di doktor ni. Berapa lala rupa doktor beli. Mengaku di sini-sini. Jadi kita kena sangat berhati-hati dalam bab perkara yang berkenaan dengan ilmu. Biar ilmu tu sikit, tapi kita faham dan kita khazam dan kita amal. Daripada kita ilmu banyak tapi tak mengajak orang buat amal ibadah. Ilmu banyak tapi ini tak boleh, ni tak boleh, Rasulullah tak buat, bid'ah, kena bid'ah. Lah pun buat. Tekan kaf. Geram tu. Memang tak boleh. Kan? Ni sini tak boleh, tu tak boleh, tu tak boleh, semua tak boleh. Tapi raya 30 hari boleh pula. Sambut kat raya. Seronok juga. Jadi kita amal ibadah ni biar sikit, tapi dia berkat, dan dia kita faham dan khadam. Baik. Barulah nak masuk kita punya kitab. Baik, perkara-perkara sunat dalam kita berwuduk. Itu dah sampai kita menyelat-nyelat janggut, kan? Menyelat-nyelat janggut pada waktu kita membasuh muka. Kemudian yang ke 11, mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Dua anggota saja yang ada tangan dan kiri dan kanan. Janganlah basuh muka start daripada kanan, start daripada kiri. Ada dua anggota saja, iaitu tangan dengan kaki. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri itu sunat. Tapi kalau dia tangan sebelah apa ni tak ada, janganlah dia sibuk juga. Kiri lah. Tapi ataupun dia memang tak sengaja buat yang kiri, sah lah juga kan. Sebab kadang-kadang orang kita dia terlalu rigid juga dengan benda-benda macam ni. Kalau dalam bab semayang tak apa, dia tak membatalkan wudu. Tapi kalau dalam bab semayang, kalau kita mengatakan perkara yang sunat itu wajib, dia membatalkan solat kita. Kalau kita kata mengangkat tangan ini wajib, Allahu Akbar, angkat tangan ini wajib, sedangkan dia sunat. Jadi orang tu tak ada angkat tangan. Kita duduk katalah pandang dia, orang tu sembahyang sunat dia tak angkat tangan, Allahu Akbar. Lepas sembahyang kata, engkau tak sah sembahyang kau tadi sebab kau tak angkat tangan. Maknanya sembahyang dia selama ni yang dipaham tak sah. Sebab apa? Sebab dia mengatakan perkara sunat itu wajib. Tapi kalau dia tak tahu, tak apalah, dalam keadaan tidak tahu. Tapi kalau dalam keadaan dia mengatakan orang lain batal, maka bermakna dia telah menjadikan satu hukum. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal adalah perkara yang sangat salah. Jadi mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri itu adalah sunat bagi kita membasuh kaki dan tangan.
Yang ke-12, menggosok, iaitu melalukan tangan ke atas anggota ketika membasuhnya. Baik, apa makna menggosok? Iaitu membasuhlah. Famsahu wujuhakum, kan? Al-Quran kata hendaklah kamu membasuh. Maksud mana gosoklah? Membasuh ni sunat. Sebab apa? Dalam Syafi'i kata yang dikatakan membasuh muka sekurang-kurangnya melalukan air. Maknanya kalau ambil itu, lalukan cukup. Itu sebiasanya lah. Tapi sunatnya kita membasuh. Tangan pun juga membasuh. Umbun juga membasuh. Membasuh maknanya kita melalukan air, menggosok. Mana menggosok? Bukan melalukan air. Melalukan air itu syarat wuduk tu sah. Lalukan air macam ni, tu sah. Tapi menggosoknya ini sunat. Menggosok pada kaki, menggosok pada muka. Kalau yang sunat berada pada cuping telinga, itu adalah perkara yang sunat. Daripada Imam Ahmad meriwayatkan bahawa dalam musnadnya bahawa Rasulullah SAW telah beruduk, lalu baginda melakukan demikian itu dengan menggosok pada anggota-anggota uduknya. Menggosok, mana menggosok? Makna membasuh lah. Membasuh tu menggosok. Famsahu maknanya gosok. Tapi lagi segi syarat, kalau kita Syafi'i, syarat untuk mengesahkan wuduk itu ialah dengan melalukan air. Kalau kita ambil semayang ni, kita lalukan air, makna itu sah. Tapi menggosokkannya adalah sunat. Membasuhnya sunat. Apa tak lagi kalau kita menyelat-nyelat ni, lagi sunat dapat. Berapa sunat dah? Satu, sunat menggosok. Yang kedua, sunat menyelat-nyelatkan pada jari. Yang ketiga, memulakan dengan tangan kanan. 3 sunat dapat dia tu. 4 lagi. Satu apa dia? Tak ada yang makan tangan ni tadi. 3 kali. 3 kali tadi kan? 3 kali. Menggosok 1, menyelat 1, kanan 1, 3 kali. Dan melebihkan sehingga siku. Sunat berapa dapat? 5 kat situ. Tapi kalau kita jaga lagi satu, tidak melakukan pembaziran. Kalau buat bazir, makruh, kan? Tapi kalau kita jaga uduk tu dengan air yang sedikit, dapat sunat lagi. 6. Itu buang kat semayang tu. Jaga uduk saja berapa banyak pahala. Muka tadi berapa banyak pahala. Tangan lagi, tangan kiri lagi, kepala lagi, kaki lagi, sunat lagi, yang sunat-sunat lain. Banyak. Pahala kat situ kita boleh dapat banyak. Tapi kita tak nak juga buat. Saya cari mata ni action je. Sama juga. Yang ke-13, berturut-turut, iaitu membasuh anggota uduk secara berturut-turut dengan tidak putus. Apa maknanya? Waktu kita mengambil muka, terus pada tangan, terus kepada kepala, dan terus pada kaki. Mana berturut-turut? Itu sunat. Kalau dalam semayang, dalam solat, rukun. Dia bukan saja tertib, bahkan berturut-turut, rukun. Kalau dalam wuduk dia tertib. Kalau kita buat berturut-turut, itu dapat pahala. Katalah lepas masuk muka, kita relax dulu. Adalah karipap kat situ, makan tu karipap. Makan karipap ke, makan apa, tengok durian Ustaz bawa kan, durian pulut. Contoh lah.
Makan dulu kemudian basuh mulut dia, lepas tu basuh tangan. Boleh tak? Boleh. Tapi pahala berturut-turut tu tak adalah. Tapi dalam sembahyang kalau tak buat itu batal. Lepas sembahyang Fatihah, imam nak baca surah panjang, pergi relax dulu lah. Dah habis Pak Imam nak sambung. Batal, tak boleh. Tapi sembahyang wuduk boleh. Sunat berturut-turut. Tapi janganlah dia berpergian terlalulah lama. Macam mana kaedah terlalu lama? Macam mana dimaksudkan lama tu? Lama tu maknanya selama mana kita biasanya mengangkat uduk. Biasa mengangkat uduk berapa lama? 3 minit. 3 minit. Yang 3 minit lah antara satu tu kita boleh rehat lah katalah. Mana tak boleh lah dia pergi merayau naik basikal. Jadi dia kena ulang balik dia punya uduk dia. Itu pun kena faham. Yang ke-14, melebihkan membasuh bahagian kepala dan membasuh bahagian atas daripada 2 siku dan 2 buku lali. Ini tadi dah terangkan. Tambah lagi satu, iaitu kita melebihkan bahagian kepala. Bahagian kepala. Mana kalau bahagian kepala ni umbun-umbun kan? Itu yang wajib. Mana kalau kita basuh satu kepala ni, dia jadi sunat. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang India kalau ambil semayang, orang tapi satulah benda tak bagus, membazir air. Ada yang gaduh orang India memang macam tu sifat dia. Dia mandi pun memang air mengecil-ngecil. Saya pergi Mekah dulu, pergi haji, dekat mandi siap angkat tangan tu. Ni ramai dia pergi beratus-ratus orang nunggu kat luar ni. Steady je. Kita tengok dia angkat tangan dah jadi tepi randi. Mana lama dah mandi tu. Angkat tangan. Keluar-keluar tengok berbulu dada. Kita dada tak berbulu tu mandi sekejap ya. Dia dah ada berbulu. Apa nak gosok sini ni? India kalau mandi, ya Allah, hai. Kita nak mandi yang di piramid je kan, dia habis kita. Masa tu lah kalau orang nak terasa dah ujian Allah Ta'ala Tuhan kata kat Padang Arafah, dekat Mina tu tempat ujian. Ya Allah, ni perut sakit ni, tandas ada 20 yang menunggu beratus-ratus. Lama-lama tak tahan juga. Ni dia kata darurat. Sediakan apa? Botol tu, botol mineral besar tu potong, buang air besar dalam tu. Minta laki 2-3 orang kepung. Masa tu dah semua dah tak ada perasaan malu Dan masa tu kerjasama kuat. Okey, Ustaz duduk, kita kepung. Dia kepung, dia kerja senang biasa. Kita buang air besar, dia buang air kecil. Dia macam mana? Kena sediakan air, beli air mineral banyak apa semua. Bin Najib tu buang ke dalam longkang. Dia dah macam dah tak apa, memang darurat sangat lah. Jadi sekarang ni saya tak tahulah kan, sekarang ni dah canggih sikit kot, tanah dah banyak agak. Yang ke-15, tadi kalau kita dapat melebihkan basuhan kaki dengan tangan kepada kepala tadi, Nabi kata sesungguhnya umat aku pada hari kiamat akan diseru dalam keadaan kepala, kedua tangan dan kakinya mereka itu bercahaya kerana kesan daripada uduk dia. Ya ta'la'u aidihim wa arjulihim.
bercahaya-cahaya apa? Pada kaki dan tangan dia dan wajah dia bercahaya-cahaya. Sebab apa? Kesan daripada dia melebihkan air pada anggota uduk tadi. Janganlah kita rasa kedekut, lebihkan sikit, lebihkan. Nabi kata dia akan menjadi cahaya. Bila? Ketika bertemu Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada satu kumpulan. Ada satu kumpulan tu lehernya jinjang, cantik. Maka Nabi kata pada malaikat, kata itulah kumpulan orang yang suka azan dan suka menyeru kepada umat kau kepada kebaikan. Kalau tuan-tuan jumpa orang agak kebaikan, jomlah pergi solat, jom apa, dia akan kumpul satu tempat. Kalau dia suka ambil semayang, dia kumpul satu tempat. Kalau dia suka fitnah orang, kumpul satu tempat. Kalau dia suka makan mengambil hak orang, kumpul satu tempat. Macam itulah. Tu dalam Isra' Mi'raj dia nyatakan begitu kan. Hidup suka ngatur orang. Habis tentu ngatur orang, takkan ngatur kat monyet. Ngatur kat monyet buat apa? Ngatur kat buruk. Ngatur orang sini maknanya kita buat, kita merompat, kita fitnah. Benda tak ada kita ada-adakan. Dan kita pergi Rambi, kita hang tuah. Apa kata Datuk Kamal Wijaya kepada pada bendahara, bukan pada bendahara, pada apa ni yang daripada Jawa tu, dia kalau tidak ada apa-apaan, kita ada-adaan. Ada-adaan itu apa? Fitnah lah. Kalau hang tua tak ada apa, kita adakanlah cerita supaya hang tua itu boleh disabitkan kesalahannya dan dijatuhkan hukuman oleh sultan. Macam itulah. Itu bahayanya fitnah. Fitnah ni Allah Ta'ala sebut al-fitnatu asyaddu minal qatli. Satu lagi ayat, al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Membunuh ni dibunuh seorang atau 2-3 orang, tapi fitnah ni dirosakkan masyarakat. Dirosakkan keluarga orang tu, dirosakkan masyarakat tu, rosakkan negara. Kalau fitnah tu berjalan. Tadi saya terbaca, ini bukan politik, saya terbaca satu statement daripada ahli parlimen Bagan Serai, PKR, N. Surendran. Kita membantah langkah-langkah untuk menghalang orang lain membuat fitnah. Sebab itulah satu cara kita nak jatuhkan kerajaan. Bengongnya nama peguam. Ada yang cakap gitu. Kita tak boleh menghalang orang lain buat fitnah. Sebab itulah satu cara nak jatuhkan kerajaan. Betul, kalau nak jatuhkan kerajaan dalam pilihan raya lah bodoh. Dengar kau jatuhkan kerajaan dengan cara apa? Fitnah. Inilah kata fitnah ni dia rosakkan masyarakat. Dapatlah peguam macam ni. Dia Hindu, dia pun tahu. Kan? Kita Islam ada disiplin. Masalahnya orang Islam pun sama juga. Dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Matlamat kita betul, tapi cara kita pun kena betul. Janganlah dengan cara yang salah, yang songsang. Dia tak tepat, sangat bahaya. Itu yang ke-14. Yang ke-15, bersederhana ketika menggunakan air, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kedekut, pun terlalu sedikit. Bersederhanalah. Sederhana ni macam mana? Tapi kalau Nabi dia dengan air sebotol ni, dia boleh apa? Mandi wajib. Bukan semayang. Ambil semayang, sebotolnya ni okey lagi ni. Dia mandi wajib ni. Satu buncang kulit kambing kan? Kulit kambing tu kalau dia kumpulkan air dalam tu boleh mengisi lebih kurang 3 liter air. 3 liter air je. Boleh buat mandi wajib. Kita mandi wajib siap air hujan kali.
Kalau ada kolah terjunnya. Dulu tahun 1993 tak silap saya, kan berlaku krisis air kat Melaka kan. Air tak ada, susah. Sebab bukan pasal air tak ada, empangan Durian Tunggal tu telah masuk bahan kimia. Mardek tu masuk bahan kimia. Jadi empangan tu dilepaskan, jadi Melaka tak ada air. Berminggu-minggu tak ada air. Jadi saya mengajar kat Seri Tanjung tu nak sembahyang Jumaat, pergi dekat pantai. Air tak ada, dia kata. Nanti semua tunggu air tak ada. Air tak ada nak apa? Saya terjunlah, kita pergi laut, ambil air sembahyang. Jadi orang tua kata, mana boleh ambil sembahyang kat laut? Engkau ni apa ni? Habis orang lain kata, tu ustaz lah, dia kata. Mana boleh ustaz ambil sembahyang kat laut? Minta maaf lah pakcik kata. Pakcik mengaji tak? Air mutlak tu apa? Dah kita nak kuliah pula. Saya kata okey je, kita ambil. Orang lain ikutlah. Dia terkemam. Saya kata pakcik, 2-3 hari ni pakcik kalau bersetubuh tak mandi wajib lah Kita air tak ada, terkejut dalam laut ni lah. Apa yang susah menau pula? Nah, jadi nampak, kita ingat orang tentu ni ada ilmu, rupa tu pun tak ada ilmu juga. Nasib baik jumpa Allah Ta'ala jumpakan kita kan. Tidak sampai beliau lu tak tahu. Air laut boleh ambil semayang, boleh mandi wajib. Allahu Akbar. Alasan dia apa? Air laut tu masin. Memang air laut tu masin, tapi dia mutlak. Yang dikatakan air mutaghayyir, air yang berubah rupa tu ialah air yang kita masukkan benda suci dalam tu. Misalnya garam, kita masuk dalam tu. Itu air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni makruh kita gunakan. Air garam kan, air nila itu makruh. Air yang pada air kolam yang jatuhnya apa, daun-daun menyebabkan kulit berubah warna dia, ataupun lumpur tu sendiri menyebabkan dia jadi keruh, boleh gunakan untuk sembahyang, tapi tak digalakkan untuk apa, gunakan untuk minum sebab ada daruratnya. Tapi nak ambil sembahyang dia wajib, tak ada masalah. Kau nak mandi wajib dengan air garam, lantak engkau lah. Nak mandi wajib dengan air nila, tak apa, sebab benda suci. Yang tak boleh air mutan najis kan, air yang bercampur dengan benda-benda najis. Tapi air laut itu bukan mutaghayyir, dia bukannya air garam, dia ialah air laut, dan memang sifat air laut tu dia masin. Sebab tu dia panggil mutlak. Yang ke-16, menghadap kiblat ketika berwuduk. Tapi kadang kita jarang menghadap kiblat sebab pipe kita kena ke sana. Sama juga macam kita buang air besar, buang air kecil dalam tandas. Kita tengok kita punya tempat tu menghadap kiblat, janganlah kita ada kiblat, kita pusinglah. Apa yang masalahnya? Pusingkan kita punya kedudukan supaya kita tidak menghadap kiblat. Begitu juga dengan kita berwuduk. Kalau katalah pipe yang sebelah sana tu dia menghadap sana, kita cubalah pusingkan kita punya badan kita menghadap kiblat. Atau waktu kita ambil air menghadap sana, waktu kita nak basuh muka kita adalah kiblat. Jadi berwuduk dengan menghadap kiblat tu sunat. Tapi kalau tak boleh buat juga, maka dia menjadi harus. Yang ke-17, ni biasa, ni kena jaga-jaga. Tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Tak bercakap-cakap ketika berwuduk. Waktu berwuduk bercakap-cakap, borak pula. Sama juga kita tidak digalakkan berkata-kata, cakap-cakap ketika kita membuang air besar dan air kecil, duduk dalam tandas bercakap-cakap orang sebelah. Engkau tak adalah cakap-cakap dalam tu. Bermakna kita bercakap-cakap dengan syaitan. Waktu kita berwuduk, kita tak digalakkan berkata-kata ketika bercakap-cakap kita berwuduk, kerana dikatakan mengganggu kita untuk melakukan ibadah dengan sempurna.
mungkin kita tersilap, mungkin kita tidak buat 3 kali, mungkin kita tidak mendulukan yang kanan dan kiri kan. Jadi kita dikenaki menumpukan perhatian kita ketika kita berwuduk. Dan yang ke-18, kita berdoa atau bertasyahud. Apa dia bertasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bertasyahud. Lepas sembahyang, lepas ambil sembahyang kita bertasyahud. Tak semua kita nak angkat tangan. Lepas saja ambil sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Sunat. Tapi kalau tak buat tak apa. Tapi takkan benda yang macam ni pun kita tak boleh buat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa kita tak syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kenapa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Nak beritahu kerja mengambil semayang ni bukan kerja yang disuruh oleh Muhammad, tapi disuruh oleh Allah, dan Muhammad itulah hamba dan pesuruh Allah. Nabi Muhammad wuduk pun ikut apa yang Allah suruh. Kalau dalam Quran tak ada sebut cara-cara ambil semayang, tapi Nabi dapat wahyu dalam diri dia. Dan Nabi biasanya bila dia dapat wahyu pada diri dia, dia buat, dan kita akan mengikut apa yang Nabi buat. Mana Nabi ini pelengkap kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebab dalam Quran dia ada perintah tapi tidak ada cara dia. Cara itu Nabi Muhammad lah. Sebab itu syahadah itu mesti ada 2. Syahadah itu mesti 2. Allah dan Muhammad. Tak boleh syahadah 1. Golongan liberal ni macam tu. Dia kata, kenapa kita nak tahu Muhammad? Muhammad ni masih biasa, dia kata. Kita kena menyembah Allah saja. Nampak liberal dia. Betul lah Nabi Muhammad tu manusia biasa. Tapi manusia biasa dari sudut kehidupannya. Makan, minum, sakit, berkahwin, berkeluarga. Itu manusia biasa. Tetapi kedudukan Muhammad di sisi Allah Ta'ala, itu bukan biasa. Itu sudah luar biasa. Dah ada keistimewaan. Sebab tu syahadah itu mesti lengkap. Allah dan Muhammad. Kita tidak boleh samakan diri kita dengan Muhammad. Muhammad tu manusia biasa dari sudut kehidupan. Tapi dari sudut taraf dia adalah hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Muhammad tu pelengkap kepada apa yang diperintahkan dalam wahyu dia. Sebab tu dalam perkara ini pun simple, nampak? Walaupun simple tapi nak beritahu yang Muhammad itulah hamba dan pesuruh Allah. Sebab tu dia pun ambil air semayang. Dia pun berwuduk juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang doa lain tu tambah sunatlah. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku daripada orang yang bertabat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersih. Jadi kita ambil sembahyang bersih, wa ja'alni min ibadika salihin, dan jadikan aku ni orang yang beramal soleh. Sebab kita nak buat apa lepas ni? Nak solat, kita nak baca Quran, nak menyentuh Quran, nak tawaf kan. Jadi itulah. Itu cantiknya Islam itu. Dia merupakan agama yang mempunyai disiplin dalam tindakan-tindakan kita, dalam amalan-amalan ibadah dan juga dalam kehidupan kita. Saya ingat setakat itulah dapat saya sampaikan malam ni. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Mana-mana yang benar tu daripada Allah Ta'ala, mana salah silap tu daripada diri saya sini. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat. Innahu rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina
min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqi wa hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا